Baik. Mana ada dia? Alkitab, kitab walam yaj'al lahu iwaja. Sifat kitab yang turun tu tidak ada sebarang kebengkokan pada dia. Sifat Al-Quran betul. Sifat Al-Quran lurus. Sifat Al-Quran benar. Sifat Al-Quran tak ada kona-kona. Sifat Al-Quran tak ada bengkang-bengkok. Sifat Al-Quran tak ada belok-belok. Sifat Al-Quran tak ada U-turn. Itu bukan dia. Al-Quran lurus, benar, betul, sejajar. Kenapa Allah sebutkan tidak ada kebengkokan padanya? Faham betul-betul lah, saya nak abad. Sebelum zaman Nabi Muhammad, saya yakin dan saya percaya, melalui kitab yang turun kepada Nabi Allah Musa yang nama dia Taurat, melalui kitab Zabur yang turun kepada Nabi Allah yang namanya Daud, melalui kitab Injil yang turun kepada Isa yang namanya yang turun kepada Nabi Isa yang nama Injil ni, telah diberitakan kepada kaum masing-masing, iaitu mereka yang beriman kepada nabi-nabi yang diturunkan kitab tersebut. Saya cukup yakin dan percaya Nabi Allah Musa pada zaman hayat dan kehidupan dia telah menyempurnakan tugas sebagai seorang Nabi dan Rasul dengan penuh amanah dan tanggungjawab. Dia sudah menyampaikan kefahaman Taurat kepada kaumnya. Dia sudah menyampaikan pelaksanaan Taurat kepada kaumnya. Dan lebih jauh sudah mengamalkan ritual ibadah pelaksanaan Taurat kepada kaumnya. Settle. Begitu juga dengan Injil. Saya cukup yakin dan percaya Nabi Allah Isa sudah menyampaikan amanah dan tanggungjawab dia sebagai seorang Nabi dan Rasul dalam menyebarkan dan mengungkapkan ajaran-ajaran Injil yang turun pada beliau. Dia dah beri kefahaman yang sebenar, dia memberi contoh akhlak yang baik, dia memberikan pelaksanaan yang sebenar mengikut aturan daripada Allah. Baki lagi, semua kitab ini telah diberikan penjelasan dan kefahaman, telah diberikan contoh pelaksanaan, tetapi sampai hari ini, kenapa seolah-olah kita melihat tidak ada bentuk penghayatan yang keluar daripada kedua kitab ini? Kerana apa? Sudah berlaku kebengkokan padanya. Yang sebenarnya apa yang bengkok? Ingat tuan-tuan, saya berpesan, Taurat sesekali tidak pernah bengkok. Ayat-ayat dalam Taurat yang benar daripada Allah tidak pernah bengkok. Kefahaman yang diberikan Nabi Musa kepada kaum dia tidak pernah bengkok. Ajaran Nabi Musa, pelaksanaan dan pengamalan hukum-hukum dalam Taurat ketika zaman hayatnya tidak pernah bengkok. Begitu juga konteks yang sama dengan Nabi Isa, semua tak pernah bengkok. Tapi yang membengkokkan hal tersebut ialah kita. Bukan kita orang Islam ni. Selepas Nabi Musa wafat meninggalkan mereka, Nabi Isa diangkat oleh Allah. Apa yang mereka lakukan kepada ayat-ayat Allah, kefahaman yang diterima sebelum ini, ritual dan ibadah sebelum ini, action dan pelaksanaan sebelum ini, adakah masih berada di tempat yang sama atau sudah dibengkokkan oleh manusia-manusia? Boleh jelas ha? Hak tu tak bengkok. Yang membengkokkan kita. Begitu jugalah dengan Al-Quran, jelas daripada Allah, kitab yang tidak ada kebengkokan. Yang bengkok sebenarnya kita umat Islam. Kalau tak ada dari sudut penghayatan persamaan antara nas Al-Quran, hidup kita tak ada kesamaan dengan perintah daripada Rasulullah menerusi hadis dan sunnah-sunnah dia, kita yang membengkokkan hal tersebut. Contoh, dalam Al-Quran pengharaman arak jelas, pengharaman riba jelas, pengharaman berjudi jelas, perhalaman makan harta orang lain jelas, pengharaman menipu orang lain jelas.
Jadi kita boleh tengok dalam kehidupan ni, kalau ada orang minum arak, kalau ada orang berjudi, kalau ada orang makan harta riba, kalau ada orang tipu harta orang lain, Quran yang bengkok atau pelaku tu yang bengkok? Siapa hak bengkok? Siapa hak bengkok? Pelaku tu bengkok walaupun beragama Islam. Kenapa dia bengkok? Sebab dia tak luruskan kehidupan dia sama seperti kehendak Allah. Dia tak luruskan kehidupan dia sebagaimana sunnah Nabi. Dia yang membengkokkan diri dia. Siapa? Kita. Dalam Al-Quran, tuntutan Allah, perintah Allah jelas, larangan Allah pun jelas. Kalau berlaku pelanggaran terhadap tu, bukan benda tu yang bengkok, kita yang sedang membengkokkan kefahaman kita, pelaksanaan kita. Sebab Al-Quran dalam sejarah tidak akan pernah mampu dicampuri oleh tangan manusia yang khianat dan jahat. Allah bagi jaminan hanya pada kitab yang terakhir. Allah tak bagi jaminan pada Taurat, pada Zabur, pada Injil. Sebab tu berlaku campur tangan manusia. Ada robai-robai dalam Quran, Allah cerita, yang mengubah ayat Allah, yang menyamarkan dan mengelirukan ayat Allah, yang menyembunyikan perintah dan perintah larangan dan suruhan-suruhan Allah. Tapi Al-Quran, Allah sentiasa mencabar. Sewaktu penurunan dia lagi, kemukakan 10 ayat saja. Mampu atau tidak? Tak. Kurangkan lagi, banyak sangat 10 ayat. Wak mari 3 ayat ya, hak menyamai Al-Quran. Last kali, fa'tu bisuratin mim mislih wad'u syuhada'akum. Pun tak mampu. Quran memang tak akan dapat dibengkokkan selama-lamanya. Kerana dia ada jaminan daripada Allah. Jadi peluang musuh-musuh Islam untuk membengkokkan ni tak ada ruang. Yang ada ruang hanya pada 2 benda. Pertama, kefahaman dan ilmu dalam Quran. Yang kedua, ritual ibadah dan pelaksanaan dalam Quran. Kefahaman hak sebenar datang daripada Nabi. Dia mari kefahaman hak bukan daripada Nabi, tapi cerita pasal Quran juga. Ilmu hak bukan datang daripada Nabi, nak cerita juga pasal Quran. Dia akan membelikkan manusia, menyesatkan manusia, menyelewengkan manusia dengan kefahaman dan ilmu tentang Quran. Quran sendiri dia tak mampu. Ritual ibadah dan penghayatan. Ada ibadah yang dah ditambah-tambah, ada ibadah yang dah direka-reka, yang tidak dianjurkan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang berlebih-lebihan, ghulu dalam konteks ni.